Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Prihatin, salam keluarga Malaysia. Hari ini saya ingin berkongsi wacana ilmu bagi amalan terbaik co-curriculum pasukan badan beruniform untuk Pertubuhan Kerajaan ataupun GO. Saya adalah penolong penguasa kadet Tengku Muhammad Abbas Tengku Yunus dari Sekolah Menengah Kebangsaan Segamut Jaya wilayah Pusat Kuala Lumpur dan juga adalah pegawai teknikal kebangsaan kadet bomba penyelamat dan penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Pernah menganggotai 3 unit. Saya pernah berada dalam Bulan Satu Merah Malaysia pada tahun 2005. 2006 hingga 2013 berada dalam Korps Kadet Polis Diraja Malaysia. 2017 hingga sekarang dalam Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia dan juga menjadi pegawai teknikal negeri. Okay, antara elemen-elemen amalan terbaik yang saya ingin kongsikan pada hari ini, pertama ialah pengurusan yang terancang, sistematik, efektif dan efisien, di mana ini boleh dicapai jika adanya sekretariat. Kita akan buat perancangan lebih awal melalui perbincangan, mesyuarat dan sebelum sesuatu aktiviti dijalankan. Mulai tahun 2001 juga kita mula menggunakan Google Site, Jabatan Bomba sendiri dan Kadet Bomba Kuala Lumpur mempunyai Google Site sendiri. Kita buat pendaftaran secara online dan info center, one stop center juga kita kongsikan segala maklumat dalam Google Site. SWOT analysis. Okay, bila mana sesuatu perancangan atau taringan atau apa juga acara yang kita nak buat, kita tengok semua aspek. Right? Kita pastikan apa dia kekuatan, strength, kelemahan, weaknesses, peluang yang ada, opportunities dan ancaman, threats ataupun kekangan yang harus kita nilaikan dari semua segi. Fungsi sekretariat. Okay, ini yang paling penting sebab kita bergerak bersama-sama dengan badan beruniform. Jadi kita ni badan pendidikan. Jadi kena ada satu organisasi yang akan menjadi ulang tengah. Jadi sekretariat Kadet Bomba ni sebagai penggerak aktiviti atau program, sebagai pemudah cara, medium perantaraan antara Jabatan Bomba dan Jabatan Pendidikan Negeri dan juga ejen pelaksana dan membantu sama ada bantu bomba ataupun bantu JPN negeri untuk membuat apa-apa juga acara, pertandingan, event, aktiviti yang dijalankan oleh kedua-dua belah pihak. Jadi kita ni sebagai ejen lah, orang kanan. Okay, fungsi yang seterusnya, item yang seterusnya, elemen persediaan, input dan latihan guru. Kerana guru ni paling penting. Sebelum kita cari kadet, kita kena tengok siapa cikgu dia. Kita harus kenal pasti kemaskini data guru penasihat. Guru penasihat selalu bertukar. Ada guru yang berpindah, ada guru yang pencen, ada guru yang bertukar unit. Jadi kami harus memastikan guru baru yang dilantik itu kompeten. Dia kalau tidak pun dia hanya kena mendapat dedahan dan pengetahuan sewajarnya melalui kursus pengurusan guru kadet. Mana-mana guru senior yang dah ada pengalaman, dia akan layak terus ke stage yang seterusnya untuk kursus lanjutan jika menepati syarat yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat. Ketiga, perancangan aktiviti. Harus ada penyelarasan. Okay? Mengikut kesesuaian tarikh, masa dan takwim. Takwim sekolah dan takwim Jabatan Bomba itu sendiri. Kita kena fikir kekangan, keupayaan dan peluang yang ada. Jadi tak nak ada pertindihan, tak nak ada mengganggu peperiksaan, cuti umum dan sebagainya. Jadi program tu kena pilih tarikh yang betul-betul fit untuk kedua-dua belah pihak. Bila mana aktiviti telah dirancang, so info kena sampai, kena lengkap dan tepat, sampai tepat pada waktunya, guna segala medium yang ada. Surat, email, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okay, agar semua sekolah ataupun guru yang terlibat dapat menyampaikan kepada murid. Dan akhir sekali kita buat postmortem. Adakah objektif ini tercapai? Kalau tak tercapai, apa langkah-langkah susulan yang harus dibuat? Keempat adalah pelaksanaan aktiviti. Okay,
Dalam setiap aktiviti unit beruniform, kita terapkan nilai-nilai murni Sasya dalam sedar atau tak sedar. Selain daripada penekanan disiplin yang tinggi, mereka belajar untuk faham, ada rasa setia kawan, tolong menolong dan kerja berpasukan. Okey, dalam pada masa yang sama, cikgu-cikgu jurulatih sentiasa akan mengambil kira, mengambil berat tentang prosedur yang betul. Ini harus dipraktikkan di peringkat sekolah lagi. Okay. Keselamatan pelajar adalah tanggungjawab kita. Jadi kalau pelajar tu tak dia punya kesihatan tu tak mengizinkan, ada lelah ke contohnya, ada asma, jangan sekali-kali bagi dia menjalani aktiviti yang kasar. Eksplorasi diri. Setiap murid ni bukan hanya berkawan, bukan hanya buat tugasan, buat ikatan dan sebagainya. Kita juga mengeksplor, kita meneroka potensi diri. Okey, yang lebih-lebih lagi murid ni akan ke peringkat kebangsaan. Kita perlukan orang yang ada talent, ada multi talent, ada capabilities, ada kebolehan yang tersembunyi. Kita garap, kita korek, kita bukan paksa, tapi kita bagi mereka peluang, kita bagi dia semangat untuk menunjukkan inner self mereka. Jadi penglibatan murid adalah secara menyeluruh. Jadi jangan terkejut kalau tengok pelajar India menari zapin, pelajar Cina menari inam, pelajar Melayu menjadi mengambil watak sebagai Cina. Okey, pelajar bercampur-campur semua daripada berlainan bangsa buat dikir barat contohnya. Okey, explore. Dia orang mula-mula memang kaku, tapi lama-lama dia akan semua. Ganjaran, kejutan dan prank. Bukan prank yang membuli. Okey, ini adalah untuk mengajar, ini adalah untuk memberi satu kesan yang mendalam dalam diri mereka. Jadi mereka akan ingat sampai bila-bila. Impact dia besar. Bukan impact yang negatif, tapi impact yang positif. Okay, ganjaran, benda yang benda tu suddenly jadi. Okay, kita tak rancang. Jadi mereka pun tak boleh nak expect benda tu akan berlaku. Jadi dalam banyak-banyak aktiviti akan ada pertandingan. Jadi murid-murid atau kadet ni kita ajar selalu biar berfikiran positif. Sebab kalau ada seorang yang berfikiran negatif, dia akan memberi kesan kepada anggota kadet yang lain. Okay. Walaupun kalah, walaupun tak menang, walaupun tak mendapat keputusan yang membosankan, sentiasa positif. Nak menangis, nak sedih sekejap, dan terus berubah positif kembali. Sebab ada acara lain yang harus dilakukan. Okay. Aktiviti sekolah buntu, dilema yang sering melanda. Jadi saya rangkumkan semua sekali. Okay, antaranya silibus modul terlalu banyak, sukar untuk direalisasikan. Ada juga cikgu kata tak ada kemahiran nak ajar ilmu kebombaan seperti ikatan, sipulan, tak ada kemahiran nak buat kawat, tak ada sambutan dari murid mula beralih arah, tiada buat ujian kenaikan pakat kat sekolah, murid hilang peluang untuk markah PJSK. Okey, saya bagi cadangan yang simple. Cikgu-cikgu kat sekolah boleh buat benda ni, satu kali buat dia punya kesan, dia punya impact dia 3 in 1, 4 in 1. Okey, hanya adakan satu perkemahan peringkat sekolah. Kalau tak mampu buat peringkat sekolah, carilah sekolah yang berkaitan, buat 3 sekolah sekali, boleh jadi peringkat daerah. Okay, dalam perkemahan ini minta jasa baik daripada balai bomba yang berhampiran. Mereka akan bantu semua sebab dia ada modul dia. Jadi murid-murid akan melalui semua ujian. Murid-murid akan belajar ikatan, pertolongan cemas, kawat dan sebagainya. Dan di akhir perkemahan 3 hari 2 malam, mereka akan melalui ujian bertulis dan ada result, ada markah. Habis ujian, so adakah mereka akan layak mendapat corporal ataupun last corporal atau saja. Okey, itu sahaja cara yang paling mudah, shortcut. Jadi cikgu tak perlu ikut silibus yang panjang lebar. Jadi selamat mencuba. Elemen kelima, bagaimana kami meraih kejayaan dalam era pandemik. Di peringkat negeri, menggalakkan penyertaan sokongan dari guru penasihat dan pihak sekolah. Di peringkat kebangsaan, dapat kerjasama yang padu daripada bahagian latihan JBP PMKL, Sekretariat Anggota Kadet, pihak sekolah dan ibu bapa
mewujudkan tim editing, personal coaching dan setiap acara ada seliaan jawatan kuasa terlibat. Akhir sekali pengumpulan video channel YouTube Cadet Bomber KL. Kami ada buat penggambaran semula, ratio dan editing, personal coaching di mana kadet dihubungi melalui talian WhatsApp, Google Meet dan sebagainya. Dan akhir sekali melakar kejayaan yang paling bermakna bagi penghujung tahun 2021 sebagai juara keseluruhan. Akhir kata, kitalah pendidik, kitalah jurulatih, kitalah ibu bapa, kitalah kaunselor. Setiap detik yang berlalu, setiap keringat yang menitis, setiap payah jerih yang dirasai akan terpahat di sanubari, mencorakkan personaliti pribadi, menjadi pengalaman berharga dan panduan anggota kadet kemudian hari, serta membentuk jati diri dalam menempuh apa jua cabaran yang mendatang. Sekian, terima kasih.